Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, guru akademik di Mahat Tarbiyah Haraki An-Nur. Okey, baik. Seperti yang dijadualkan pada hari ini untuk subjek matematik tingkatan 3 KSSM, kita akan sambung kepada sesi pengajian kita yang seterusnya atau topik pengajian seterusnya. Okey. Buka buku teks muka surat 150. Okey. Subtopik 6.3, tangen kepada bulatan. Okey, baik. Apakah yang anda faham tentang tangen kepada bulatan? Okey, baik. Anda telah ketahui bahawa bulatan merupakan satu bentuk yang unik dan mempunyai banyak ciri yang istimewa. Okey, baik. Sebagai contoh, dalam gambar rajah di sebelah, titik T pada roda, okey, titik T hanya akan menyentuh jalan raya sekali dalam satu pusingan penuh. Jalan raya berfungsi sebagai tangen kepada roda yang berbentuk bulat. Dan titik T ialah titik ketangenan apabila titik T menyentuh jalan raya. Okey, itu konsep dia. Okey, baik. Dalam rajah di sebelah, garis lurus PQ dan RS masing-masing menyentuh bulatan pada titik X dan titik Y. Sementara garis lurus UV melalui titik A dan B pada bulatan. Maka PQ dan RS ialah tangen kepada bulatan. Manakala titik X dan Y ni titik ketangenan bagi PQ dan RS masing-masing. UV bukan tangen. A dan B bukan titik ketangenan bagi UV. Secara kesimpulannya, tangen kepada bulatan ialah suatu garis lurus yang menyentuh bulatan tersebut pada satu titik sahaja. Titik sentuhan di antara tangen dengan bulatan ialah titik ketangenan. Okey, itu dia punya konsep. Okey, kita tengok contoh 14. Adakah semua garis lurus dan titik yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah ialah tangen kepada bulatan dan titik ketangenan? Nyatakan alasan untuk jawapan anda. Jadi penyelesaian dia dekat sini. Tengok, PQ dan TU ialah tangen kepada bulatan kerana menyentuh bulatan hanya pada satu titik. Titik E dan titik U ialah titik ketangenan bagi PQ dan TU masing-masing. Manakala RS bukan tangen kepada bulatan kerana melalui dua titik pada bulatan. Maka titik F dan titik G bukan titik ketangenan bagi RS. MN bukan tangen kepada bulatan kerana akan menyentuh dua titik pada bulatan jika dipanjangkan. Maka titik M bukan titik ketangenan. Okey, itu dia punya konsep. Boleh faham yang tu? Okey, untuk lebih mahir, boleh cuba uji minda 6.3a. Okey, berkaitan dengan tangen, titik ketangenan, bukan tangen dan bukan titik ketangenan tu. Okey.
Baik. Seterusnya kita nak masuk kepada konsep seterusnya. Terus pergi kepada muka surat 152 tu yang dalam kotak kuning tu. Secara ringkasnya, okey. Jejari suatu bulatan yang bersilang dengan tangen kepada bulatan pada titik ketangenan akan membentuk sudut 90 darjah. Ini dia. Okey, katakan PQ ni garis tangen. Okey. Yang ni bulatan jejari dia, ujung ni. Dan bila tangen bertemu dengan menyentuh bulatan tu dekat satu titik, titik tu dipanggil titik ketangenan tu. Dan sudut kata yang persilangan tu tangen dengan jejari tu 90 darjah. Okey. Tengok contoh 15. Rajah di sebelah menunjukkan bulatan berpusat di O yang bertemu dengan garis lurus ABC pada titik B sahaja. Hitung nilai X. Okey, baik. Menggunakan konsep yang atas ni tadi. Garis ABC ialah tangen kepada bulatan dan bertemu jejari bulatan di titik B. Maka sudut OBA ni adalah 90 darjah. Baik. Jadi kita nak cari sudut tu, nak cari X tu kena cari dulu nilai yang dekat AOB tu berapa kan. Okey, AOB tu berapa. Okey, baik. Sudut AOB tambah yang ini 138 darjah ni yang dekat yang ditandakan dekat pusat O tu sama dengan 180. Jadi nak dapatkan sudut AOB 180 darjah tolak 138 akan dapat 42 darjah dekat ujung ni. Okey. Dan nak dapatkan sudut X tu, nilai X, nilai X ni tambah sudut AOB yang dapat tadi sama dengan 90 darjah. Okey, sebab segitiga kan dia 180, jadi satu dah tahu dah sudut dekat OBA ni 90 darjah, maksudnya X dengan yang sudut ujung dekat O ni 90 darjah lah, saya tambah dah. Jadi dapatkan X 90 darjah tolak sudut AOB ni yang 42 darjah tadi sama dengan 48 darjah. Okey. Boleh cuba uji minda 6.3B tu. Okey. Untuk lebih mahir lah berkaitan dengan topik ni. Konsep seterusnya, okey baik. Tengok dalam kotak kuning ni. Okey, ni rajah dia. Jika dua tangen kepada suatu bulatan berpusat di O dengan titik ketangenan B dan C masing-masing bertemu pada titik A. Okey, ini A ujung. Maka BA, jarak BA sama dengan CA. Yang keduanya sudut BOA sama dengan saiz sudut COA. Satu lagi, sudut OAB sama dengan saiz sudut OAC. Okey. Tengok betul-betul konsep dia tu. 3 perkara yang kita kena faham berkaitan dengan tangen ni. Okey. Contoh 16. Okey, tengok gambar rajah dia. Rajah di sebelah menunjukkan bulatan berpusat di O. Tangen PQ dan RQ bertemu di titik Q. Hitung nilai X, nilai Y dan panjang jejari bulatan. Okey, A, kita nak cari nilai X. Okey.
Tengok konsep yang digunakan. Segitiga, okay, OPQ bersudut tegak dan segitiga OPQ 90 darjah. Okay, sudut lah, sudut OPQ ni. OPQ 90 darjah dekat sini. Maka nak cari nilai X tu, okay, X tambah 66 ni. Sama dengan 90 darjah. Jadi nak dapatkan X 90 darjah, tolak 66, dapat X tu 24 darjah dekat ujung tu. Okay, B, nilai Y. Y kat sini. Jadi konsep yang kita gunakan kat atas, okay, dia sama panjang lah PQ dengan RQ ni. PQ dengan RQ ataupun QR tu sama. Okay, sama dengan nilai Y ni, jadi 14 cm jugalah. Okay. C. Sekarang ni kita gunakan tangent. Okay, trigonometri tu kita guna konsep tangent. Nak dapatkan nilai jejari dia tu, OP ke. OP atau R samalah konsep dah. Okay, tangent. Kita gunakan sudut X tu, tangent OP. Sisi yang setentang dengan sudut bahagi sisi bersebelahan. PQ tu 14 darjah. Okay. Tangent 24 darjah sama dengan OP bahagi 14. Nak dapatkan panjang OP 14 darab tangent 24 darjah. Dapatlah jejari tu. OP tu 6.233 cm. Okay, baik. Untuk soalan yang berkaitan dengan tangent bagi bulatan ni boleh cuba uji minda 6.3 C. Okay. Seterusnya, apakah hubungan sudut di antara tangent dan perentas dengan sudut dalam tembereng selang-seli yang dijangkung oleh perentas tersebut? Okey, cuba tengok contoh. Okey, dalam rajah 1A, ini rajah 1A, PQR ialah tangent kepada bulatan. Sudut X ialah sudut di antara perentas QS dengan tangent PQR pada tembereng minor. Okey, tembereng minor. Ni tembereng minor. Sudut Y yang dalam ni ialah sudut pada tembereng major atau tembereng selang-seli yang dicangkung oleh perentas QS. Okey, baik. Tengok dalam tu. Dalam rajah 1B ni pula, O ialah pusat bulatan. OQ dan OS ialah jejari bulatan. Serta PQR ialah tangent kepada bulatan. Maka, okey, baik. Cuba tengok. Okey, hubungan antara rajah 1A dengan rajah 1B tu. Okey. X tambah G. Okey, kita guna konsep yang tadi. Yang kalau tangent ni dengan jejari tu dia punya persilangan tu sudut tu 90 darjah. Jadi X tambah G 90 darjah. Jadi nak contohlah nak dapatkan G 90 darjah tolak X. Okey. Okay, E sama dengan G. Okay, itu yang pertama. Okay, lepas tu F, nilai F tu. Sudut yang dekat O tu. Okay.
E, kalau kita tengok E sama dengan G tu kat sini. Sebab dia jari dia sama, jadi sudut E dengan G tu sama. Okey. 180 tolak 2G. Okey, G tadi sama dengan 90 darjah tolak X. Kita gantikan balik dalam ni. Okey, kita kembangkan dia punya kurungan tu dapat macam ni. Okey, 180 darjah tolak 180 darjah tambah 2X. Jadi, dapatlah F tu nilai dia sama dengan 2X. Okey, dapat persamaan pertama. Okey, baik. Tengok pula yang kedua ni. Sudut Y tu, konsep dia, Y tu adalah separuh daripada saiz sudut F. Jadi Y sama dengan F per 2. Gantikan persamaan yang pertama ni tadi dalam persamaan yang kedua ni. Okey, gantikan. Jadi Y sama dengan F tadi gantikan dengan 2X. Jadi Y sama dengan 2X per 2. Dapat Y sama dengan X. Okay, Y sama saiz dengan X. Ni kita nak buktikan, yang maksudnya sudut X yang ni yang luar ni, okay, dengan Y tu sama. Jadi kesimpulannya dalam kotak kuning, okay, macam ni lah konsep dia. Sudut X sama dengan sudut Y, sama saiz. Okay, manakala sudut theta ni sama saiz dengan sudut beta ni, B ni. Kerana sudut di antara perentas dengan tangent bernilai sama dengan sudut pada tembereng selang-seli yang dicangkum oleh perentas tersebut. Okey, itu konsep dia, macam mana kita nak dapatkan yang ni konsep ya. Okey. Seterusnya sambung muka surat 156 contoh 17 ni. Rajah di sebelah menunjukkan segitiga KLM dan PMN ialah tangent kepada bulatan. Tentukan sudut dalam tembereng selang-seli untuk sudut PMQ. PMK, okey, PMK dan sudut NML. Penyelesaian dia secara ringkasnya, okey. Sudut dalam tembereng selang-seli PMK tadi sama dengan sudut KLM. Manakala sudut NML sama saiz dengan sudut LKM. Macam itulah secara ringkas dah. Contoh 18. Rajah di sebelah menunjukkan segitiga ABL dalam bulatan diberi bahawa KLM ialah tangent kepada bulatan. Tentukan nilai X. Okey, X dekat sini. Okey. Jadi berapa nilai X? Kita gunakan konsep yang tadi. Dia sama dengan yang sudut dekat 60 darjah ni. Jadi X sama dengan 60 darjah kerana X ialah sudut dalam tembereng selang-seli bagi sudut KLA ni yang dicangkum oleh perentas AL. Manakala nilai Y pula sama dengan 54 ni kerana sudut LAB ni, okay, LAB tu 54 darjah ialah sudut dalam tembereng selang-seli bagi Y yang dicangkum oleh perentas BL. Okay, selesai konsep dia. Jadi nak lebih mahir untuk topik yang ni tadi, uji minda 6.3D. Okay. Seterusnya muka surat 157. Bagaimanakah anda menyelesaikan masalah yang melibatkan tangent kepada bulatan? Okey, baik. Apakah yang anda tahu tentang tangent sepunya? Okey. Tangent sepunya kepada suatu bulatan ialah satu garis lurus yang merupakan tangent kepada kedua-dua bulatan tersebut. Perhatikan pasangan bulatan berikut dan tangent sepunya. Okey, tengok kat sini. Okay, rajah A ni.
Okey, ada dua bulatan, ada tangent. Okey. Itu dia. Okey, ni pun Raja 1B ada dua bulatan yang saiz tak sama. Okey, dia punya tangent tu. Raja 2A, dua bulatan yang bersentuh. Okey, dan dia punya garisan tangent. Kita boleh tengok kat sini. Raja 2B macam ni, saiz tak sama, bulatan tu saiz tak sama. Dan dia punya garis tangent. Ni Raja 3A. Okey, Raja 3B macam ni, 3C. Okey, kita tengok konsep untuk setiap pasangan bulatan dan tangent dia ni. Okey. Okey, tengok Raja 1A. Tidak bersentuh. Dan Raja 1B pun tak bersentuh. Okey. Akan menghasilkan 4 tangent sepunya. Okey, cuba tengok. Ada 4 garisan tangent sepunya untuk Raja 1A, Raja 1B. Okey, manakala Raja 2A dan 2B akan menghasilkan 3 tangent sepunya. Okey, dia ada 3 garisan tangent sepunya. C, Raja 3A dan 3C ni akan menghasilkan 2 tangent sepunya. Okey, ada pembetulan sikit lah kat sini. Bukan 3A dan 3C. Raja 3A dan 3B sebenarnya. Okey, yang ada 2 tangent sepunya. Okey, buat pembetulan sikit kat buku teks ni. Dan last sekali, Raja 3C itu yang hanya akan menghasilkan 1 tangent sepunya. Okey, itu dia pembetulan sikit lah kat situ. Okey, contoh 19. Okey, muka surat 158 tu. Raja di sebelah menunjukkan dua bulatan yang berpusat di A dan B dengan jejari 4 cm dan 3 cm masing-masing. Diberi PQRS ialah tangent sepunya kepada kedua-dua bulatan tersebut. Hitung nilai X. Okey, penyelesaian dia macam ni. Okey. Dia nak cari nilai X tu akan menghasilkan gambar rajah yang macam ni, yang bawah ni. Okey. Jejari bulatan kita dah tahu dah. Okey, jadi yang AB tu 4 tambah 3, 7 cm. Yang 4 dengan 3, beza dia dekat sini ni 1 cm atas. Jadi nak cari nilai X, kita gunakan cosinus. Okay. Cosinus X sama dengan 1/7. Kenapa 1/7? 1 cm ni yang sebelah dengan sudut, bahagi 7, 7 tu hypotenuse. Tekan kalkulator, shift cos 1/7, dapat nilai X 81.79 darjah. Okey. Contoh 20 ni melibatkan penyelesaian masalah yang melibatkan tangent pada bulatan. Sebatang kayu disandarkan pada sebuah tayar seperti dalam rajah di sebelah. Diberi V ialah titik sentuhan di antara tayar dengan jalan. W ialah titik sentuhan di antara kayu dengan tayar. Sementara Y ialah titik sentuhan di antara kayu dengan jalan raya. Diameter tayar ialah 50 cm dan jarak WY ialah 1.2 meter. Dengan menganggap bahawa jalan raya itu ialah suatu garis lurus, hitung jarak VY. B itu jarak di antara pusat tayar dengan titik Y dalam meter. Nyatakan jawapan anda betul pada dua tempat perpuluhan. Jadi dia tunjukkan langkah-langkah penyelesaian dia. Yang pertama, memahami masalah. VY dan WY ialah tangent kepada bulatan. Diameter tayar 50 cm diberikan tu dan jarak WY
ialah 1.2 meter pun diberikan dalam soalan. B itu jarak di antara pusat tayar dengan titik Y itu yang kita nak cari. Okey, merancang strategi. Lakar rajah dan labelkannya dengan nilai-nilai yang diberikan. Okey, kita lakarkan rajah ni. Okey, diameter 50 cm sama dengan 0.5 meter. Jari 25 cm tukar kepada 0.25 meter. WY tadi 1.2 meter ni diberikan. Melaksanakan strategi. Jadi konsep dia VY sama dengan WY iaitu 1.2 meter. Okey, itu dah konsep yang kita gunakan. Nak cari OY. OY tu. Pusat tayar dengan titik Y. Kita cari. Okey. Guna teorem Pythagoras. Okey, 1.2 kuasa 2 tambah 0.25. Kuasa 2, punca kuasa 2. Okey. Dapatlah OY itu 1.23 meter betul kepada 2 tempat perpuluhan. Okey, baik. Kesimpulan dia, segitiga OWY dan segitiga OVY ialah kongruen. Maka garis VY sama dengan WY iaitu 1.2 meter. Okey, buat pembetulan sikit kat situ. 1.2 meter. Okey, baik. Jarak di antara pusat tayar dengan titik Y, OY yang kita dapat tadi 1.23 meter. Okey. Baik, selesai yang tu. Kalau nak lebih mahir berkaitan topik ni, cuba uji minda 6.3E tu. Muka surat 159. Okey. Baik. Dekat mana nak dapatkan jawapan untuk soalan-soalan dalam buku teks ni? Okey, untuk buku teks ni mudah aja dalam di belakang ni muka kalau awak belik buku teks tu. Okey, muka surat belakang ni ada jawapan dia, jawapan untuk setiap soalan latihan. Okey, nampak tak ni? Okey, yang belakang ni ada. Okey. Daripada topik awal sekali, bab yang pertama sampailah bab yang akhir sekali semua ada jawapan dia dekat belakang buku teks ni. Boleh rujuk dekat situ. Okey, 6.3 tadi apa yang kita bincang tadi semua ada dalam ni. Okey, tak perlu risau nak cari jawapan kat mana apa semua kan, tak pasti jawapan semua ada dalam tu. Okey, baik. Jadi untuk yang latihan pada topik 6.3 pada hari ini, cikgu nak kamu terus buat buku modul muka surat 83, 84, 85, 86 dan juga 87 lah. Okey. Dan cikgu dah sertakan sekali skema jawapan tu. Okey. Setiap muka surat tu 83, 84, 85, 86, 87. Okey. Boleh mulakan melaksanakan tugasan sekarang. Baik, ini adalah video yang bahagian pertama untuk subtopik 6.3 dan kita akan ada video yang kedua subtopik 6.4. Okey. Itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.